Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, insya-Allah hari ini saya akan kongsikan tazkirah ringkas mengenai di sebalik pahala. Jadi para pendengar sekalian, di sebalik pahala kita ni ada suka, dan di sebalik syurga ada redha. Di sebalik pahala kita ni ada suka, dan di sebalik syurga ada redha. Jadi apa maksudnya situ adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala kepada kita sebabkan dia suka dengan amalan kita. Jadi Allah berikan kita pahala ni sebab dia sukakan amalan kita. Jadi kadang-kadang ni kita ni rasa macam asalkan kita tunaikan solat tu confirm dapat pahala. Kita derma tu confirm dapat pahala. Itu tanggapan kita para pendengar sekalian. Andai katalah yang kita lakukan itu Allah tidak suka. Jadi bagaimana pula kalau Allah tidak suka? Bila dah tak suka, bagaimana kita hendak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dia sebenarnya ada link. Dia kira ada link dari segi contohnya lah, kita ni jenis melakukan ibadah, amalan-amalan kita lakukan, tetapi ada benda yang kita terlepas pandang. Contohnya kita ni suka menzalimi orang. Dari segi apa? Dari segi kita ni suka memfitnah ke, kita ni suka mengapi-apikan ke, ataupun kita ni kita memang tak maksum, kita bukan maksum, kita lakukan dosa. Tapi kadang-kadang dosa itu dosa yang jelas, yang terang. Memang dah kita tahu dah, memang dah salah dah pun, tapi kita still lakukan juga. Sebab apa? Kita rasa yang Allah tu Maha Pengampun. Allah tu akan ampunkan dosaku. Inilah kerana manusia ni dia mengharap, raja'ah, dia mengharap. Lepas tu bila kita nak lakukan sesuatu tu ataupun ibadah tu, kita mesti kena ada khauf dengan raja'. Khauf tu mana kita takut, raja' tu mana kita mengharap. Bila kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkannya. Tapi andai kata bila kita mengharap itu, kita tak ada letak perasaan khauf, tak ada perasaan takut. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana kita mengharapkan, tetapi kita terlupa hendak meletakkan sifat takut pada dalam diri kita. Takut dalam ni, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang buatkan kita ni kadang tersasar dengan melakukan dosa. Dan juga Allah mengurniakan syurga disebabkan Allah redha dengan kita. Jadi kita perlu hilangkan tanggapan di sini bahawasanya bila kita lakukan amalan itu, maknanya kita confirm pergi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah lakukan solat 5 waktu, saya tunaikan zakat, saya puasa 1 bulan, saya puasa bulan Ramadan, amal-amal sunat, jadi saya ni dah confirm pergi ke syurga. Itu tanggapan kita pada pendengar sekalian. Tanggapan kita yang salah, yang kita rasakan kita dah buat, kira ada pergi ada balik lah. Itu kita ada pergi ada balik. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita na'udzubillah min zalik, hambanya itu tidak mendapat keredaannya. Contohnya lah derhaka pada ibu ayah. Contoh derhaka pada ibu ayah, tapi dalam masa yang sama melakukan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita hendak menerima keredaan Allah Subhanahu Wa Taala jika hubungan kita dengan ibu ayah kita pun masih dalam keadaan yang tidak baik dan sebagainya. Dan tiada siapa yang boleh mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri pahala dan syurga. Tak ada siapa boleh mewajibkan. Maknanya saya contohlah di sini, saya mewajibkan, saya dah tunaikan apa yang Allah nak, jadi Allah wajib bagi aku pahala. Ramadan kita dah berlalu, kita pun dah 10 malam terakhir kita pun istiqamah, dan kita pun rasa Allah wajib bagi aku Lailatul Qadar, Allah wajib bagi aku keampunan dan sebagainya. Kau tak sia-sia aku. Jadi tiada siapa yang boleh atau mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala. Jadi para pendengar sekalian, bila mari kita lakukan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan amalan kita itu atas
ikhlas. Atas niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh jadi suatu amalan itu mendapat pahala tetapi berdosa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Contohnya, kita memberi derma tapi niat di hati ingin orang tahu, ingin orang kata. Contoh, ini contoh saja. Beri derma tapi make sure orang akan berkata. Bukan mengata, berkata. Berkata yang, oh fulan ni bagus dia dan sebagainya. Kita buat amalan, kalau kita baca Quran, pastikan orang tahu yang aku ni baca Quran. Kena tahu, orang kena tahu aku ni baca Quran. Kalau tak, sia-sia je aku punya apa, orang kata tu, aku punya usaha untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini semualah contoh-contohnya. Okay? Jadi begitulah. Ada amalan yang sepatutnya bawa kita ke syurga tetapi mengheret kita ke neraka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak redha dengan kita. Ini yang kita perlu berhati-hati selalu. Suka saya ingat sini bahawasanya satu hadis Nabi SAW ada mengatakan yang tiada seorang pun yang masuk ke syurga hanya kerana amalan semata-mata. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, adakah kamu juga wahai Rasulullah? Nabi berkata, aku juga, tapi Allah dah berikan keredaan ke atasku. So Nabi ni Nabi beliau special. Jadi kita kena faham sini, kita ni, termasuk saya juga ni, tak masuk syurga hanya kerana amalan semata-mata, tetapi atas redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita simak diri kita, para pendengar sekalian. Kita simak diri kita, bagaimana kita usaha untuk melakukan ibadah, melakukan amalan soleh, tapi kita risau, kita takut kalau segala amalan kita melakukan itu Allah tak pandang, Allah tak sudi melihat dan sebagainya. Kita dah ikhlas ni, tapi ada benda yang kita berhutang. Sebab tu kadang-kadang kita ni jangan ambil ringan dengan benda yang remeh-temeh. Benda kecil je lah, ni okey lah, ni benda kecil je, tak ada masalah kot. Allah tak pandang ni benda kecil ni. Kecil, apa dia kata tu, kecil lah di mata kita, tapi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kita kecil aja dosa tu, ni small matter lah. Aku buat lagi banyak ni amalan ni, benda amalan ni boleh cover lah aku punya ni. Tanggapan kita, para pendengar sekalian. Tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap dosa itu adalah besar. Bila kita rasa benda tu kecil, yang kita sering lakukan, dia immune dalam diri kita, dia akan menjadi satu benda yang besar. Na'udzubillah min zalik. Dan Nabi SAW juga selain sum'ah, syirik, riak dan banyak lagi perkara boleh membuang suka dan redha Allah pada amalan syurga dan pahala. Kita na'udzubillah, orang tu melakukan syirik, orang tu riak, ataupun dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah, boleh menghilangkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buang sukanya kepada amalan kita dan redanya. Lalu ini yang dikatakan kita ni tidak mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana kita tidak mendapat keridhaan Allah, bermaknanya orang itu takkan singgah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana saya memberikan peringatan ni, saya ingatkan diri saya jugalah. Sama-samalah kita muhasabah diri kita, sama-samalah kita memperbaiki diri kita. Tidak terlambat. Jadi di sebalik pahala tu ada suka, di sebalik syurga tu ada redha. Jadi sebalik pahala yang kita lakukan tu, pastikan Allah suka dengan amalan kita. Dan di sebalik syurga yang kita nak pergi tu, pastikan Allah redha dengan kita. Jadi bila kita masuk syurga tu atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan hanya kerana amalan semata-mata. Tak guna kalau kita buat amalan macam tinggi amalan kita dan sebagainya, tapi kita terlupa untuk memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda ni nak kena selari. Jadi insyaAllah dengan perkongsian ringkas ini, mudah-mudahan kita semua sedar bahawasanya
amalan yang kita lakukan ini sebenarnya kita memerlukan suka Allah kepada kita. Okay, jangan kita lakukan amalan ni hanya kerana as long buat lah, tak ikhlas pun tak apa, buat. Pastikanlah bila kita buat tu dengan keikhlasan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan, tazkirah yang ringkas ini, sikit sebanyaklah memberikan pengajaran kepada kita, berikan sedikit ilmu dalam diri kita. Jadi yang berurutan daripada saya, yang banyak tanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.